Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Khairil dan hari ini kita akan masuk ke dalam bahagian yang ketujuh ataupun bahagian tambahan bagi tajuk penjelmaan. Okey, daripada komen-komen di channel YouTube saya ada yang meminta saya untuk explain macam mana nak menghuraikan penjelmaan, gabungan penjelmaan bagi soalan tahun 2011 dan 2017. Jadi, ini dia video saya buat khas untuk bincangkan SPM 2011 dan 2017. Okey, untuk SPM 2011 ABCD dan FCDE dilukis pada suatu satah chartes. FCDE ialah image bagi ABCD di bawah gabungan penjelmaan VU. Okey, berbeza dengan soalan-soalan sebelum ini. Dalam soalan ini, okey, image-nya yang besar ni, manakala yang objek yang kecil di bawah. Soalan-soalan lain, SPM soalan-soalan yang lain, dia melibatkan 3 gambar rajah, iaitu 2 gambar yang sama saiz, manakala satu lagi gambar yang mungkin sedikit besar ataupun sedikit kecil. Total semua ada 3 gambar. Tapi untuk kes 2011, hanya ada 2 gambar. So, dia seolah-olah daripada objek, ianya terus membesar dan sambil membesar sambil berpusing. Masuk ke dalam image. Jadi macam mana kita nak huraikan penjelmaan yang terlibat? Okey. Sebenarnya untuk menghuraikan soalan ini, kita ada teknik dia. Teknik yang saya rasa paling sesuai dengan kaedah untuk jawab soalan ini ialah teknik yang pertama. Oleh kerana gambar ini hanya ada 2 gambar, okey, oleh kerana soalan ini hanya ada 2 gambar, satu kecil, satu besar, jadi kita buat gambar yang ketiga. Kita lukis sendiri gambar yang ketiga. Tapi macam mana? Caranya, gambar yang ketiga yang kita akan lukis, pastikan saiznya sama dengan objek. Okey, yang kecil ni objek. So, saiz gambar yang ketiga yang kita akan lukis ni sama besar dengan objek. Tetapi, orientasinya ataupun putarannya, kedudukannya seperti kedudukan image. Okey, sebagai contoh, ini lukisan yang saya lukis. Okey, yang berwarna oranye ni. Warna jingga ni. Saiznya sama dengan ABCD, iaitu objek. Dan kedudukannya tajam ke atas macam ni, sama macam FCDE, iaitu image. Okey, selain daripada saya boleh lukis di sini, saya juga boleh lukis di mana-mana yang saya nak dalam grid yang diberi. Sebagai contoh, saya mungkin lukis di dalam. Seperti lukisan ungu ni, mungkin saya lukis seperti lukisan warna merah ni di atas. Mungkin juga saya nak lukis di tempat yang lain. Tengok, saya senaraikan beberapa contoh lukisan, kedudukan lukisan yang kamu boleh lukis. Lukis saja di mana-mana pun. Okey, semuanya tepat. Cuma setiap lukisan yang dibina akan memberi kesan kepada jawapan yang kita akan bina. Jadi untuk itu, saya mencadangkan agar lukisan yang ketiga yang kamu nak lukis mestilah dekat ataupun berhampiran dengan image dan objek supaya huraian yang kita bina nanti lebih mudah. Sebagai contoh, yang berwarna jingga terang di atas ini terlalu jauh, dah terlalu hujung dalam kotak, dalam satah chartes yang diberikan. Terlalu hujung dah. Jadi saya buang yang tu. Yang hitam ni pun sama, jauh, saya buang. Dan saya buang semua, saya pilih satu saja. Dan dalam kes ini saya pilih yang warna merah ni. Okey, ingat, semua tadi boleh guna. Cuma kita pilih yang terbaik dan termudah untuk kita hurai. Dan sekarang baru kita huraikan. Okey. So sekarang daripada objek tidak terus membesar. Sebaliknya, objek itu bergerak masuk ke kawasan merah yang kita lukis tadi. Oleh kerana pergerakannya sama saiz, maka jawapannya di antara pantulan, putaran ataupun translasi. Seterusnya, barulah ianya membesar masuk ke dalam kawasan image yang diberi dalam soalan. Dan proses itu dinamakan pembesaran. Okey, kerana berbeza saiz. So, balik kepada cara menghuraikan. Daripada objek, masuk ke satu kawasan yang sama saiz yang kita baru lukis tadi tu. Itu antara pantulan, putaran atau translasi. Yang mana satu? Caranya macam mana sebelum video dalam sebelum ni, dalam bahagian yang ke-5 dan yang ke-6. Kita akan sambung semua bucu sepadan
antara A, B, C, D dan gambar ketiga yang kita baru lukis ni. Sebagai contoh, D titik D ni akan sepadan dengan bucu E pada rajah yang berwarna merah yang baru kita lukis. So kita sambung. Sambung ke semuanya. Kita dapat lihat terdapatnya persilangan pada garisan penyambung yang berwarna hijau. Bila ada bersilang, pastinya ialah putaran. Okey. Dan oleh kerana semua garisan hijau itu tidak bersilang hanya pada satu tempat, dia bersilang lebih daripada satu tempat tu. Kalau kita dapat lihat, di sini saja satu persilangan, dua persilangan, tiga persilangan. Lebih daripada satu persilangan, maka ianya putaran 90 darjah. Okay. Untuk mencari pusatnya, kita pilih satu garisan yang berwarna hijau ni. Dan untuk kes ini, saya pilih garisan ini. 4 kotak. 4 kotak secara menegak, jadi saya buat 4 kotak secara melintang. Okey, kita dapat lihat sekarang, hujung titik ini berada dalam kawasan hijau, green zone. Okey, manakala titik yang di hujung F sini terletak di luar green zone, maka kita akan pilih titik yang berada di luar. Maka pusatnya ialah pada pusat F35. Dan arah putarannya pula, oleh kerana pusat berada di sebelah kiri, maka arah putaran mesti di sebelah kanan. Daripada objek naik ke atas, ini adalah arah lawan arah jam. Jika kita tulis lawan arah jam, kita dapat full mark 3 markah. Seterusnya, untuk membuat huraian bagi penyelmahan V pula, daripada kedudukan yang di atas tadi tu, dia membesar, masuk ke dalam kawasan image. Maka prosesnya ialah penjelmaan pembesaran 1 markah. Pusatnya seperti biasa, seperti mana video yang ke-6, bahagian yang ke-6, kita sambungkan setiap bucu yang sepadan, kita akan dapat pusatnya pada pusat E79. Dan faktor skalanya, iaitu berapa kali ganda besar berbanding objek. Image, saya ambil sisi FC yang condong ni, saya bahagikan dengan sisi FC yang tegak ni, saya bahagikan dengan sisi AB yang sepadan. Jadi, nilainya ialah 4 bahagi 2 dan faktor skalanya ialah 2. Dan saya dapat markah penuh 3 markah dan total sekali semua 6 markah untuk huraian SPM 2011. Okey. Jadi mari kita lihat. Itu kalau saya lukis, saya memilih lukisan ketiga saya di atas tadi. Sekiranya saya memilih lukisan ketiga saya di bawah, maka jawapannya akan berbeza. Putaran masih lagi putaran, pembesaran masih lagi pembesaran, cuma pusat bagi putaran dan pusat bagi pembesaran akan berubah mengikut rajah yang kita lukis. Sebagai contoh dalam kes ini, daripada objek bergerak ke kanan masuk ke dalam ruangan lukisan ketiga, kemudian baru membesar. So, proses daripada objek masuk ke situ adalah proses putaran. Okey, putaran 90 darjah. Namun untuk mencari pusat, saya memilih garisan yang ni. Yang atas ni, 2 kotak. Jadi bila saya buat garisan serenjang 2 kotak macam tu, pusatnya mesti yang di luar ini, yang di luar. Jadi pada pusat 6 4. Okey, dalam contoh pertama tadi, pusatnya lain, pusat putaran pada pusat F. Sekarang pusat putarannya telah berubah kepada 6 4. Kenapa? Kerana gambar ketiga telah dilukis pada tempat yang lain. Okey, jadi setiap gambar yang kamu lukis di mana pun betul, cuma akan menghasilkan pusat putaran dan pusat pembesaran yang berbeza. Okey, saya teruskan lagi. Lawan arah jam. Dan apabila berlakunya proses pembesaran pun begitu juga, daripada rajah ketiga masuk ke ruangan image, namanya ialah pembesaran. Pusatnya saya akan sambung bucu-bucu yang sepadan. Nampaknya sekarang ni pusatnya berada di luar di bahagian kanan, iaitu pada pusat 11.1. Jadi bayangkan sekiranya gambar ketiga ini dilukis lebih ke belakang di sini,
maka pusatnya akan lebih jauh ke belakang. Okey, itulah sebabnya saya kata tadi, lukisan ketiga tu kalau boleh lukis sehampir yang boleh dengan image dan objek. Lebih cantik sekiranya kita lukis dalam image. Macam contoh yang pertama tadi. Okey, dan faktor skalanya juga masih lagi sama, iaitu 2. Faktor skala 2. Alright, dan yang terakhir untuk SPM 2017, seperti mana 2011, daripada objek terus membesar menjadi image. Okey, kita dapat lihat dia membesar dan berpusing masuk ke dalam image. So, kita perlu melukis satu lukisan yang sama saiz dengan objek dan orientasinya sama dengan image. Dan lukislah di mana-mana pun. Sebagai contoh, saya lukis di bucu Q. Tengok, saiznya sama dengan objek, tapi bentuknya sama arah dengan image. Mungkin juga di bucu R, mungkin juga di bucu T, dan mana-mana sahaja. Okey? Dan macam saya kata tadi, kita pilih yang paling hampir. So, dalam kes ini, saya memilih yang berwarna merah sebagai saya punya gambar yang ketiga. So, daripada objek KLMNP bergerak masuk ke dalam lukisan ketiga yang saya lukis. Okey, iaitu sama ada pantulan, putaran atau translasi. Kemudian membesar masuk dalam image QRSTU. So, huraiannya ialah daripada objek masuk ke gambar yang ketiga. Kita test sekarang ni, kita sambungkan setiap bucu-bucu yang sepadan. Kita dapat lihat berlakunya persilangan. Dan lebih penting, berlakunya terlalu banyak persilangan. Maka jawapannya semestinya ialah putaran 90 darjah, satu markah. Untuk mencari pusat, saya pilih satu garisan. Dan saya pilih dalam kes ini garisan N ke bucu sepadannya tu, yang saya lorekkan, saya gunakan warna oranye tu. Saya bahagi dua, kedua-dua titik berada di luar. Maka kita ingat, kalau sekiranya kedua-dua titik berada di luar kawasan hijau, garisan hijau, kita pilih yang paling jauh, iaitu pusat yang terletak di bawah. Maka pada pusat 6, 6. Dan kemudian arah putarannya pula, sekiranya pusat berada di bawah, arahnya mesti berada di atas, iaitu arah ikut arah jam. Satu markah, total 3 markah untuk huraian yang pertama. Dan kemudian, tiada lain tiada bukan, apabila daripada kecil menjadi besar, itu adalah pembesaran. Pada pusat, kita sambungkan semua bucu yang sepadan. Kita dapat lihat, semuanya bersilang pada titik Q. Maka pembesaran ini pada pusat Q79. Dan faktor skalanya, kalau kita dapat lihat di sini, saya memilih sisi image QR yang ini. Saya bahagikan dengan sisi KL yang sepadan. So, 3 bahagi 1 nilainya ialah 3. So, faktor skala K sama dengan 3, 1 lagi markah, 6 markah keseluruhan bagi 2017. So, sekian. Itulah saja huraian saya bagi soalan membina huraian penjelmaan gabungan bagi soalan 2011 dan 2017. Saya harap penerangan saya jelas, dan sekiranya ada yang saya terlepas pandang ataupun kekurangan, sila komen di bahagian komen di bawah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.